Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tamanya dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini 25 Safar 1442 Hijriah bersamaan 12 Oktober 2020 telah sama-sama menaikkan solat fardu kemarin berjemaah di pimpin rumah kita yang kemudian kita sama-sama dipimpin oleh imam kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan kita sama-sama mengaminkan doa yang dipimpin oleh kita. Mudah-mudahan segala permohonan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari segala bala bencana, dari segala musibah
segala wabak penyakit, terutamanya wabak COVID-19 yang kembali mula merebak. Pada hari ini pun bilangan kes baru berjumlah 561 kes, dan di Perak kita ini pun sudah ada kluster-kluster, dan kita harap kluster-kluster ini tidak merebak ke seluruh negeri kita, kerana sekiranya ini berlaku, apa yang akan berlaku di Kuala Lumpur, Selangor dan Sabah sehari dua lagi akan juga berlaku di negeri kita. Itu perintah kawalan gerakan bersyarat, di mana kalau tuan-tuan mendapat info berkenaan dengan PKPB di 3 negeri ini, salah satunya yang menyedihkan kita ialah semua masjid surau ditutup melalui bermulanya tempoh PKPB tersebut. Bermakna Jumaat pun tak ada lah, minggu ni di sana, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Sabah, tidak akan ada lagi solat berjemaah, dan tidak akan ada lagi solat Jumaat diadakan sepanjang tempoh PKPB. Jadi perkara ini kalau boleh biarlah jangan berlaku di negeri kita. Walaupun sudah ada kluster-kluster di Taipei dan di Hulu Perak, kita harap kluster ini cepatlah mengecut dan hilang, tidak merebak ke mana-mana, termasuklah ke daerah kita, ke tempat kita di Ipoh ini. Dan kita harapkan masjid-masjid dan surau-surau akan terus dibuka seperti biasa. Walaupun sekolah-sekolah di daerah Taipei saja sudah ada 6 sekolah yang tutup. Jadi kita harap fenomena membimbangkan ini tidak berlarutan. Jadi apa pun kita banyakkan bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan perkara ini tidak berterusan. Kerana kita pernah mengalaminya sebelum ini, beberapa bulan, suatu tempoh yang menyedihkan untuk kita yang biasa memakmurkan rumah Allah SWT ini, dan kita tidak rela perkara menyedihkan ini berlaku lagi di mana-mana masjid, di mana-mana surau dalam, khususnya dalam negeri Perak kita ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan permintaan kita seperti yang dipimpin oleh Tuan Imam tadi, dan Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang dikatakan sebagai Raudhatul Mulia dan Taman syurga Allah SWT yang memberikan kita barakah, rahmah dan keampunan, maghfirah dan keampunan dari Allah SWT, sakinah dan ketenangan, yakni ketenangan sepanjang perjalanan ilmu ini, dan diberikan ganjarannya pahala yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Walaupun hujan turun dengan lebatnya, bermula jam 5.30 petang tadi, dan sampai kali ini mungkin hujan turun tapi dah semakin reda. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah SWT beri kesempatan untuk kita bertemu kembali. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahimahumullah, kali ini kita meneruskan perbincangan kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Syekh Fadilatul Syekh Dr. Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Hasani rahimahullah taala. Kita telah bincangkan bab yang pertama, kelebihan dan kemuliaan wudu. Maka kita masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang kedua, iaitu kelebihan dan kemuliaan muazzin ataupun Bilal. Muazzin ini, Bilal ini mengambil nama sebenar, nama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muazzin pertama dalam sejarah umat Islam. Maka itu masyarakat kita kalau sebut Tok Bilal, mana Tok Bilal ada mana nama tak nampak Tok Bilal tak sihat, baru sihat beri alhamdulillah. Tok Bilal tu maknanya muazzin lah. Muazzin adalah Bilal, Bilal adalah muazzin. Maka dalam
kitab ini disebut kelebihan dan kemuliaan muazzin. Muazzin ini orang yang melaungkan dan mengumandangkan azan. Azan solat fardu 5 waktu. Baik. Antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah SWT memberi keistimewaan azan. Terdapat banyak hadis menerangkan tentang kelebihan orang yang melakukan azan dan juga menjelaskan kemuliaan mereka dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT banyak memberikan keistimewaan kepada azan, kepada orang yang melakukan azan, iaitu muazzin. Banyak keistimewaan yang terkuat azan ni. Azan ni adalah syiar. Nak tahu kawasan itu ada orang Islam tak? Dengarlah. Buatnya dengarkan. Kalau ada laungan azan, ada laungan azan, ada laungan Islam dalam kawasan tu. Walau di mana saja sekalipun, walaupun di negara-negara umat Islam ataupun di negara-negara yang minoritas umat Islam menjadi kumpulan minoriti, kumpulan kecil. Di mana-mana ada dilaungkan azan, maka di situ adalah umat Islam. Azan ini adalah syiar. Macam juga agama Kristian, bila dengar bunyi loceng tungtang pagi Ahad, situ adalah orang Kristian. Bila pergi satu tempat, tiba terbau bau standi. Waktu maghrib terbau bau standi, dibakar. Di situ adalah orang Hindu. Syiar. Kita pergi satu tempat pula, kita melihat kelibat manusia berpakaian kuning, berkepala botak, berpakaian kain kuning. Tak pakai apa-apa, pakai kain kuning tu. Di situ ada orang-orang, ada masyarakat Buddha. Dia pergi satu tempat, nampak tokong. Pergi satu tempat, nampak kuil. Itu semua syiar tu. Pergi satu tempat, nampak masjid. Itu tandanya di situ ada orang Islam. Dalam masjid dilaungkan azan. Bila masuk waktu dilaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tahulah kita di sana ada masyarakat Islam. Jadi azan ini adalah syiar. Maka Allah SWT memberi keistimewaan, banyak keistimewaan kepada azan. Dan juga Nabi SAW banyak menerangkan tentang kelebihan orang yang melaungkan azan. Itu dia. Tapi nak cari muazzin, nak cari Bilal, susah. Macam nak cari imam, meninggal seorang nak cari susah, cari ganti susah. Bilal pun serupa juga. Nak cari Bilal, kalau meninggal seorang nak cari Bilal ganti susah. Tapi kalau nak cari penyanyi karaoke, sekejap je pun. Susah. Cakap penyanyi karaoke diperlukan. Dan apa hal? Punya nak suruh jadi Bilal masjid, trik. Pengurusan masjid keluar dari kota. Nak cari Bilal susah ni. Kalau sebut Bilal dia cari diperlukan, tak datang lah. Penyanyi karaoke diperlukan. Apa yang sila hubungi Cik Naim, betul, nama bukan nama sebenar. Nombor dia WhatsApp. Saya dapat tahu ada iklan penyanyi karaoke diperlukan. Apa hal? Dia punya karaoke, so dia karaoke dia suara sedap. Untuk apa? Untuk dilantik, dicalonkan jadi Bilal masjid. Kalau saya tak pandai karaoke, saya tanya. Dia pun pandai, memang nyanyi karaoke sedap. Jadi dia sebut jadi Bilal, tak mahu dia. Inilah keadaan akhir zaman. Wahal banyak keistimewaan Allah Ta'ala beri kepada Tok Bilal, Tok Muazzin. Baik, kita uraikan satu-satu. Juga menjelaskan keistimewaan mereka dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT. Ialah pertama, setiap yang mendengar laungan azan daripada muazzin akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis berikut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda,
la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya suara muadzin yang didengar oleh jin, manusia atau yang lain. Ini terjemahan moden. Kalau terjemahan kitab kuning dia kata begini, tidak mendengar. Mada ni jarak, tidak mendengar. Mada ni jangkauan. Tidak mendengar jangkauan suara muazzin jin dan tiada juga manusia, dan tiada sesuatu jua pun melainkan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nampak beza tak? Terjemahan kitab kuning dengan terjemahan moden. Ada beza? Ada beza. Maksud sama? Sama. Sebab kitab kuning ni penulis-penulis ulama-ulama Islam kita tulis kitab kuning ni, mereka terbiasa dengan bahasa Arab. Jadi terjemah pun ikut gaya bahasa Arab. Kalau terjemahan moden dia tak terikat dengan bahasa Arab. Terjemahan moden bahasa Melayu moden lah. Macam yang kita sebutkan mula-mula tadi. Tapi maksud dia sama. Maknanya suara Tok Bilal yang didengar oleh manusia sejauh mana pun, manusia ke, jin ke, sesiapa, apa-apa pun, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, kecuali semua itu akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Manusia akan jadi saksi, haiwan akan jadi saksi, tumbuh-tumbuhan akan jadi saksi, jin akan jadi saksi. Kalau azan ni sampai berapa jauh pun, manusia mana yang ada mendengar azan itu akan jadi saksi untuk Tok Bilal itu pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya Allah, kami semua menjadi saksi pada Tok Bilal ini melakukan azannya di masjid ini. Ya Allah. Ini hebat tak hebat tuan? Kalau dah beribu, kalau tengok Imam Masjidil Haram azan ni kan, beribu-ribu manusia menjadi saksi. Bayang tu. Besar dia kelebihan jadi Tok Bilal jadi muazzin. Tapi kita tak ramai nak buat. Kita semua pakat tolak-tolak. Kamulah. Saya tak kerti, saya tak pernah. Tapi bila jadi penyanyi karaoke semua terdepan. Tak disuruh pun dia terdepan. Inilah dia tuan. Akhir zaman, apa yang baik itu semua pakat tolak berlaku. Apa yang melalaikan itu semua pakat nak ke depan berlaku. Itu dia tuan. Tapi kat sinilah tempat lain. Itu dia tuan. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin anahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Atau qala sallallahu mafhumnya dipersaksikan baginya oleh setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi semua makhluk akan jadi saksi. Hari kiamat esok yang tinggal manusia je, Ustaz, mana tu lagi yang lain tu? Semua dah mati dah. Ini cerita alam gaib. Kalau kita ni benar-benar orang bertakwa, kita tidak akan mempersoal. Allazina yu'minuna bil ghaib. Baca dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Apa ciri orang bertakwa ni? Mereka beriman dengan perkara-perkara ghaib. Kalau ada Nabi sebut macam tu, kita sami'na wa ta'na lah, kita sami'na wa amanna. Kita dengar dan kita beriman. Ustaz tanya lah. Kita tanya pula, manusia esok pada masyarakat manusia yang ada Ustaz, haiwan semua mati lah. Habis macam mana haiwan tu jadi saksi bagi Tok Bilal nanti daripada masyarakat pada hari kiamat? Jangan tanya. Seolah-olah kita mempersoalkan perkara-perkara gaib. Itu semua dalam kuasa Allah SWT. Allah Ta'ala berkuasa membuat apa saja. Wallahu bi kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kita pulang pada Allah SWT. Yang penting kita beriman, kita yakin, kita percaya. Tok Bilal ni, kelebihan dia salah satunya, semua akan jadi saksi untuknya di padang mahsyar pada hari kiamat. Habis cerita. Manusia dah confirm dah tentu ada di padang mahsyar. Yang lain tu haiwan, tumbuh-tumbuhan, jin. Manusia jin tentulah, sebab manusia jin ni nanti akan imam masuk ke syurga ataupun masuk ke neraka nanti. Itu confirm lah, sebab Nabi sebut tu.
Kan? Jinnun wala insun sebut. Wala syai'un. Yang ketiga tu syai'un. Kan? Tiada sesuatu selain daripada jin manusia. Maknanya haiwan pun jadi saksi. Kucing jadi saksi, anjing jadi saksi. Kan? Binatang melata jadi saksi. Cucorot untuk dengar untuk Bilal azan pun cucorot pun besok akan jadi saksi. Macam mana pun soalnya tunggu je lah masa dan ketika je nanti. Yang penting kita beriman. Sami'na wa aman. Kita dengar dan kita beriman. Kalau perintah Allah sami'na wa ata'na. Itu dalam Quran sebut. Kami kenal dan kami taat. Kami tak nak jadi macam Yahudi. Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami engkar. Kami lawan. Kami macam tu. Orang Islam ni sami'na. Bila perintah Allah saja sami'na wa ata'na. Perkara yang tergaib sami'na wa amanah. Itu sikap kita. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya azan itu memiliki kelebihan tersembunyi yang tidak diketahui melainkan Allah SWT. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang ada di dalam azan dan saf pertama. Ma itu kalau tengok dekat terjemahan kitab buku terjemahan ni dia kata kelebihan. Fadilat ataupun fadail. Fadail. Kelebihan beramal. Kadang kita dengar kan fadailul amal. Fadail itu daripada perkataan fadilah, kelebihan. Jadi ma di sini dalam bahasa Arab ma mausul. Dia luas pengertian dia. Terjemah sini kelebihan, tapi sebenarnya lebih dari itu. Apa-apa saja kelebihan, hikmah, rahsia, ganjaran, apa-apa saja yang berkaitan dengan azan dan saf pertama. Di sini terjemah kelebihan. Kelebihan azan, kelebihan sembahyang saf pertama. Dalam keadaan kita sekarang ni payah sikitlah nak berebut saf pertama ni pasal ada penjarakan. Tak boleh lah kita nak bergimpit, adalah jarak dia. Tapi kalau dapat saf pertama baguslah. Jadi Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui kelebihan azan dan kelebihan saf pertama, thumma lam yajidu, kemudian tidak mereka dapati illa an yastahimu, melainkan dengan cara undian, lastahamu alaih, mesti mereka akan membuat undian. Maknanya sekarang manusia tahu kelebihan azan ni dan tidak dapat kelebihan azan itu melainkan mengundi, berebut undian. Mereka akan berebut. Maksudnya tuan-tuan, kalau manusia ni tahu kelebihan jadi muazzin dan nak jadi muazzin ni terpaksa berebut, terpaksa bertanding, terpaksa masuk calon macam bertanding pilihan raya tu, mereka pasti akan berebut untuk jadi muazzin. Itu maksud dia. Tapi macam yang saya kata tadi lah kan, pakat tolak belaka. Dengar penyanyi karaoke di perlukan, tak berhenti-berhenti pengurusi punya WhatsApp ini. Ada je orang hantar mesej. Orang tak tahu tu pengurusi punya nombor tu tak tahu. Tengok hantar. Betul ke? Cik memerlukan penyanyi karaoke untuk apa? Kami nak calonkan penyanyi karaoke ni jadi calon Bilal mesti. Senyap terus. Lepas tu tak baca dah, blok. WhatsApp blok. Hilang nombor. Kawan saya blok. Nombor pengurusi blok terus. Tolak sana, tolak sini, pakat tolak belakang. Bila sebut muazzin semua tolak. Semua tak mahu. Ini berlaku susah nak cari. Kita sini alhamdulillah ada orang-orang yang boleh jadi imam, jadi Bilal. Kalau tuan-tuan pergi kampung susah tuan-tuan nak cari nak cari itu imam, nak cari itu Bilal. Semua pakai sangat, semua pakai tak berani. Dah buat kursus masjid, dah buat kursus imam Bilal.
ustaz lah. Tempat kita ustaz lah. Ada maksud kita dah kenal pasti dia memang boleh azan, boleh melakukan azan dengan baik, tapi tak nak juga jadi muazzin. Ustaz juga jadi muazzin, ustaz juga jadi bilal. Kita disuruh, kami ustaz disuruh diarah melahirkan dalam warga PDRM ni tok-tok imam, tok-tok bilal, ya, tok-tok siap yang boleh mengurus, memimpin semayang, memimpin solat, menjadi muazzin, menguruskan jenazah. Ada buat khusus. Tapi sampai masa Ustaz, sila Ustaz, kami juga ada depan. Tak boleh tentu, kena berani. Kata orang tu kalau tak dipecahkan mulut masakan dapat sambungnya. Itulah ke depan. Salah kita betulkan. Ya. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong betulkan. Itu dia. Tak ada masalah. Tapi kami ustaz ni tiba-tiba dah pandai, pada beranak-beranak je dah pandai azan dah. Lahir-lahir je Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak juga. Tak, yang pandai juga belajar juga di sekolah, kena tolak. Pengalaman saya di Kolej Islam Salam Syah 4 tahun mengaji di sana, tak pernah jadi imam. Ini pengalaman betul, real story. Tak pernah jadi imam, tak pernah jadi bilal. Tak pernah. Tak pernah jadi imam, tak pernah jadi bilal. Sampai jadi abang tingkatan 6 atas pun, abang senior dah pun, tak pernah jadi imam. Tak pernah jadi. Tuk Allah Ta'ala bagi. Bila dicungkis kan Allah Ta'ala bagi, ya, peluang untuk kita 5 tahun jadi imam masjid. Bukannya 5 waktu semayang, 5 tahun. Berapa kali? Beratus, mungkin 1000 waktu kali jadi imam masjid. Duduk dalam PDRM, melahirkan imam. Adalah Haji Bayati, adalah orang-orang yang kita berjaya ketengahkan sebagai imam dan bilal. Ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia pada alhamdulillah. Tapi tak ramai lah. Yang ramainya saya belum cukup, belum tahu. Tapi inilah Nabi SAW sudah memberi bayangan. Kalau kita tahu kelebihan jadi muazzin ni, Allah berebut. Tapi manusia banyak yang tak mau ni. Ini Nabi SAW sebut. Hal ini bermaksud sekiranya manusia mengetahui akan kelebihan dan besarnya ganjaran yang diperoleh dengan azan, sedangkan mereka sukar mendapat peluang melakukan azan disebabkan kesempitan waktu melakukannya di antara satu waktu ke satu waktu yang lain, ataupun disebabkan seorang saja yang ditetapkan menjadi muadzin, niscaya mereka akan berebut membuat undian untuk melakukan azan. Itulah yang disyaratkan daripada hadis ini. Betul lah. Apa yang disebut tadi itu betul. Kalau manusia tahu ke, buat. Berebut. Dia sendiri yang tak nama punya agama nak jadi bidan. Dia sendiri yang tak. Kebiasaannya pengurusi masjid akan hantar nama calon-calon bilal, imam bilal, siap ke pejabat agama untuk diterbuka. Itu praktisnya mana-mana negeri pun saya percaya sama. Pengurusi masjid akan hantar nama. Bila dah sampai tempoh nak habis tauliah 3 tahun tu, pengurusi akan hantar nama-nama. Kalau yang sedia ada untuk diperbaharui tauliah. Kalau ada nama baru, mungkin kerana penyandang yang sedia ada mundur diri, mungkin uzur, mungkin dah. Kalau kata dia pejabat awam berpindah tempat kerja, jadi tak mampu, dia tak boleh lagi di imam situ, sebab dia dah pindah, dicalonkan orang lain. Ini tak, dia sendiri biar hantar nama. Saya pun hantar nama dia, saya sendiri. Kamu duduk Korea mana? Masjid pengurusi tak ada pun saya sendiri nak masuk. Saya nak jadi bilal masjid. Tanya pengurusi, saya tak kenal pun dia ni. Sudah. Nak cari orang macam ni susah tu kan. Yang banyaknya bila dapat tahu nama dia naik, dia sendiri telefon, dia beramu suruh batalkan nama dia. Tu ada berlaku tu kan. Tu ada berlaku. Saya tak tahulah kalau tuan nak dengar. Tapi saya pernah dengar. Dia sendiri telefon pejabat agama suruh batalkan nama dia dari jadi calon.
Dia tak mau. Nama dia naik Haji Bilal. Tak mahu dia. Dia sendiri telefon pejabat agama. Minta pejabat agama tolong potong nama saya. Saya tak. Saya tak setuju nama saya dicalon oleh Tuan Pengurusi masjid ni. Dia pandai-pandai je. Saya tak pernah kata saya nak jadi calon Bilal pun. Dia kata, abang, itulah. Yang pelik bila orang ni sendiri hantar nama ke pejabat agama nak jadi calon Bilal tanpa pengetahuan Pengurusi masjid. Itu pelik. Yang tak pelik yang tadi, dia sendiri minta potong nama dia. Ada susah sebab orang tak tahu. Kalau orang tahu kelebihan jadi muazzin ni, muazzin ni tuan-tuan, kata Nabi SAW semua hadis, antara manusia yang tidak hancur tubuhnya di dalam alam kubur. Orang hafiz Quran, Tok Bilal, muazzin. Ini esok kalau korek balik kubur, nak pindahkan kubur, tengok-tengok elok lagi jasad tu. Macam baru semalam dikebumikan. Wahal dah bertahun-tahun dah meninggal Tok Bilal. Ini Nabi SAW sebut dalam hadis, hadis yang lain lah, kata Nabi. Kelebihannya banyak tuan. Mengangkat suara mempersaksikan ketinggian kalimah tauhid kepada alam semesta akan mendapat ganjaran Allah dan dikasihinya. Sekiranya manusia mengetahui kelebihan hal ini, saya mereka akan mengurus senjata untuk merebutnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fit ta'rini." Sekiranya manusia mengetahui kelebihan menjadi muazzin, kelebihan azan dan menjadi muazzin, la qadarahu alaihi bisuyuf. Nescaya mereka akan saling urus pedang, yakni berebut untuk mendapatkannya. Allah Akbar. Sampai berebut sampai jom kita lawan pedang. Tak kuat kita lawan pedang, tengok siapa menang. Siapa menang jadi calon Bilal. Nabi cakap kita ada yang tu ada hebat. Dia berebut jadi Bilal jadi. Yang ada berebut nak tolak nama, nak tarik diri jadi Bilal. Tak tu ada. Tahu tanya orang ni hantar nama dia tak iri. Tanya hantar nama ni dia tak iri. Hantar nama tu dia tak iri. Semua tak iri. Macam mana ni dah 3-5 nama kita hantar semua tak iri. Cik Bilal seorang. Suara ada, nama-nama ni semua suara ada, tapi semua tak iri. Pasal apa? Tak berani. Jadi Bilal sekarang. Orang panggil Tok Bilal, "Assalamualaikum Tok Bilal." Yang itu yang penting. "Assalamualaikum Abang Din." Oh, senyum. Kena yang panggil pula, "Assalamualaikum Abang Din." Kena pula yang panggil 5 janda pula. Kalau "Assalamualaikum Tok Bilal," 5 janda yang panggil ni, "Assalamualaikum Tok Bilal." Itu kan. Itu yang banyak berlaku. Dia tarik diri, tolak sini, tak mau. Tak mau kadang-kadang orang yang dah tak mampu tu terpaksa jugalah memikul tanggungjawab jadi Bilal. Dah tak mampu sini, tak mampu Ustaz. Suara pun susah nak tarik. Tapi dah sebab tak ada orang lain, pengurusi nampak saya juga lah jadi Tok Bilal Ustaz. Saya ganti susah. Sebab itulah kita kena bentuk Bilal pelapis. Ada satu orang yang muda-muda sikit tarik jadi Bilal pelapis. Waktu pun dah masuk. Isyad masuk. Kita dulu laluan daripada Tuan Bilal, Tuan Mazid untuk melakukan isyad dan kita sambung sikit lagi lepas.
Untuk mencapai peluang dan kemuliaan itu diharuskan bersaing untuk mendapat kemenangan dan kejayaan hanya pada urusan kebaikan sahaja. Adapun persaingan pada perkara yang bukan kebaikan adalah tidak dibenarkan. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Jadi bila berebut tak apa, bersaing tak apa, tapi hakikatnya yang banyak ialah bersaing dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang melalaikan, yang tak memberi pahala. Itu bersaing. Benda-benda kebaikan tak nak bersaing, pakat tolak belaka semua. Jadi kita di masjid kena bersedialah menyiapkan kumpulan imam lapis, bilal lapis, supaya satu masa nanti akan ada pengganti imam dan bilal yang sedia ada. Kita tak lama tuan, Nabi SAW sendiri dah beritahu kita, inna amar ummati pada 60 wa 70, suyuk umur aku antara 60 hingga 70 tahun. Berapa tuan, berapa umur tuan sekarang? Dengan 70 tahun boleh kira. Mungkin ada yang dah lepas 70 tahun. Saya 75. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Boleh lepas 70 tahun. Ayah saya sendiri pun dah 1 tahun lebih, dan lebih 70 tahun. Taklah bagi kelebihan, lebih cergas daripada saya. Boleh kayu bisikal panjat bukit, naik bisikal umur 70 tahun, naik bisikal panjat bukit, naik bisikal panjat bukit, naik turun
boleh. Bayar buatan kursi, Allah. Pahit tapi benar. Jadi umur kita tak panjang mana lah tuan. Jadi kita kena bersedia. Carilah mana-mana yang betul sikit, dibentuk jadi imam, jadi bilal, ustaz sofwan. Kita seorang tak cukup. Tak cukup dia. Kena ada satu grup, mungkin 4-5 orang, imam berlapis, bilal berlapis, untuk bersedia. Kita esok siapa agak-agak yang akan menggantikan kita, memakmurkan Allah SWT. Kena fikir sekarang. Daripada sekarang kena fikir, supaya sampai masanya nanti masjid kita akan ada pengganti imam, pengganti bilal. Jangan jadi macam masjid-masjid di kampung, tak ada siapa lah. Masjid ganti susah, tak ada orang yang boleh. Saya tuan-tuan tengok di Masjid Jami' Banir, tempat kita orang lah, tempat kami lah, tak jauh pun. Tuan-tuan tempat kami, Masjid Jami' Banir, tak ada siapa. Nak pergi imam, bilal, susah nak cari ganti. Masjid-masjid di pendalaman. Jadi kita kena bersedia tuan. Walaupun hakikatnya Nabi dah sebut tadi, memang kalau manusia tahu, itu Nabi gunakan perkataan itu, kalau manusia tahu kelebihan jadi muazzin, kelebihan jadi imam, kelebihan jadi semayang di sof hadapan, berebut orang. Tapi bapak tengoklah yang datang semayang di jemaah pun, inilah yang ada. Kalau cuaca cerah, ramai sikit, tapi taklah penuh. Yang akan menggerunkan musuh apabila semayang jemaah itu sama ramai macam semayang Jumaat. Manusia akan turun. Itu berlaku di Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Apabila adakan semayang subuh di Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia itu masjid Mustafa Kamal Atatürk tukar jadi museum. Rajab Tayyip Erdogan tukar balik jadi masjid baru tahun ni. Tuan-tuan lihat, bila diadakan sembahyang subuh di Masjid Hagia Sophia, subuh tuan-tuan, bukan isyak, bukan Jumaat, subuh, ramainya semacam sembahyang Jumaat. Itulah Israel takut. Israel tak tutup. Saya tak takut dengan kita macam ni. Saya tak ada benda senyum Israel tengok. Israel takut tengok apabila orang sembahyang Jumaat macam orang sembahyang Jumaat. Musuh akan dulu. Tapi itulah Nabi Isri dah beritahukan dalam hadis itu. Nah, terus kata sembahyang Jumaat yang cari untuk Bilal pun payah. Jadi kita kena bersedia dari sekarang tuan. Mudah-mudahan Allah SWT akan memudahkan urusan kita, insya-Allah. Boleh ada tu. Ada mana-mana anak muda tu sekali-sekali kita tolak jadi imam, sekali tolak jadi bilal. Tak berani dia semayang subuh, maghrib, isyak, zuhur, asar dulu. Tolak. Zuhur, asar tak ada bunyi. Tolak. Akhir bunyi di surah kami ni, itu yang kami sedang buat sekarang. Perlahan-lahan tengok mana semua tolak. Ustaz di belakang, Ustaz monitor. Bila dah okey esok ni, ke depan tu bila semayang maghrib isyak esok kita tolak pula, tengok macam mana. Ada tu yang okey, ada yang boleh, tapi tak ditonjolkan. Jadi itulah dia, sedikit kupasan tentang kelebihan muazzin. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dari urusan 10 perkara 3. Sesungguhnya Allah SWT melimpahkan untuk muazzin rahmat pertolongan serta ihsan di mana saja tempat dia pergi dan berada. Kita akan sambung dari situ insya-Allah pada bulan kita bulan November nanti, bulan hadapan. Izin Allah Taala panjang umur kita, itu pada pada 9 November 2020 insya-Allah. 9 November 2020 akan sambung perbincangan kita dalam bab kelebihan dan kelebihan muazzin.
ini muka surat 10 perkara 3 yang kalian sebutkan tadi. Ya, insya-Allah untuk kuliah kitab Syarah Matan Al-Barahin ialah pada hari Rabu pertama bulan November, iaitu 4 November 2020. InsyaAllah kita akan bertemu pada 2 hari yang disebutkan sebentar tadi. Itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini kita sama-sama manfaatkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita suami-suami isteri anak kita akan bahagia di dunia sampai ke akhirat, berada dalam kehidupan keberkatan dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kehidupan kita akan bahagia di dunia sampai ke akhirat. Ya, dan ya dijauhkan daripada segala bahaya, dari segala wabak penyakit berbahaya terutama COVID-19, dan sekiranya apa-apa yang disampaikan oleh kita masuk dan mencari semua tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari SWT dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu rasuluhu a'lam wa barakallahu fikum. Aku lakukan yang salah untuk pasal video kita akhiri pula kita malam ini dengan tasbih al-kafar dan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma hamdan hadha wa rabbana barakatuh maksuma. Allahumma inna naj'aluka fi dukhuli a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma barik syarrahum wa farid jam'ahum wa shakkil kalimatahum wa zazil aqdahum wa sallim alaihim min kilabik. Ya Qahhar ya Barik taqim Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inzil kitab ya Mudasa wa al-ahzab yahzibhum wa zulman ma'aik alaihim بفضل النساء سبحانه وتعالى. ربنا زدهم وفقهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورفعنا البلاء والوباء والإكرام بفضله ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحسنا وأمنا ولقاءنا وعافنا في هداية البركة من شر صبر بركة السلام عليكم وتب علينا يا مولانا يا رحيم. لو فيها سبحانه وتعالى فيها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بنا وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.